لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قل حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد. Alhamdulillah. Yang pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kita ke hadrah Allah Subhanahu wa taala, kerana di atas limpahan rahmat, inayah dan taufik daripada Allah, pada malam ni Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, peluang untuk sama-sama kita menjadi hamba yang dapat memperbaiki akan segala ketaksiran yang ada pada diri kita. Moga-moga dengan syukur yang kita panjatkan kepada Allah atas segala kebaikan dan nikmat ini, ianya akan mengangkat darjat kita di sisi Allah dan menjadikan kita ini hamba yang semakin mengenali akan hakikat kehambaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya Allah Subhanahu Muhammad, kalau kita sangka dengan ibadah kita telah pun menjadi orang yang beruntung, maka sudah pasti yang paling beruntung itu adalah Azazil. Kalau kita sangka dengan ilmu mengangkat martabat kita di sisi Allah, maka sudah pasti yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah Azazil. Tapi di manakah tempat Azazil? Karena apa? Karena amalan taat dan juga keilmuan yang Allah Ta'ala berikan padanya tidak menjadi manfaat ke atas dirinya, maka menyebabkan Azazil kini menjadi makhluk yang paling dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka macam itulah kita mengambil peringatan, mengambil pengajaran. Jangan sampai kita lupa bahawasanya selagi mana kita belum sampai ke hadrah Allah, maka tidak ada jaminan terhadap keselamatan kita daripada kemurkaan Allah. Maka perjuangan kita dalam pada nak mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah ni takkan pernah habis, sehinggalah pada saat nyawa kita telah dicabut keluar daripada jasad kita. Maka pada saat tu, kalau kita beroleh penghabisan umur yang baik, maka barulah kita boleh merasakan bahagia yang sebenarnya, barulah kita boleh merasakan kerehatan yang sebenarnya. Tapi kalau pada saat tu nyawa kita diambil keluar dalam keadaan yang tidak baik, wal'iyadzubillahi min zalik,
maka sudah pasti kita takkan lagi merasakan kebahagiaan yang baik sampai bila-bila. Maka pilihan itu atas kita sebenarnya. Dan sebab kata guru saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagai hamba kita diberikan peluang oleh Allah untuk mencorakkan bagaimana keadaan kita mati. Maka mencorakkan itu bermaksud apa ni? Keazaman dalam pada nak mendapatkan kesudahan hidup yang baik. Sebab hakikatnya Allah Ta'ala ni, dia tak pernah berhenti melorongkan kita kepada jalan kebaikan. Kalau kita renung balik, kita tengok balik, Tuhan ni dia tak pernah biarkan kita duduk dalam kesesatan. Melainkan kitalah yang berterusan nak kekal dalam kesesatan tersebut. Hatta pada seperti mana Fir'aun la'natullahi alaih. Fir'aun makhluk yang dilaknat oleh Allah. Allah mula melaknat Fir'aun bila? Ketika mana dia mati dalam keadaan kufur. Punya Tuhan nak bagi baik dekat dia. Allah SWT, sampai Allah takdirkan Nabi Musa AS dibesarkan oleh tangan dia sendiri. Allah SWT. Jadi dekat akhirat esok, setiap daripada kita ni takkan mampu nak berhujah di hadapan Allah mengatakan Allah itu berbuat zalim kat atas kita, takkan mampu ya. Sebab peringatan demi peringatan terhadap segala kejahatan kita, kesalahan yang mesti kita betulkan, Allah Ta'ala telah pun berikan sebanyak mungkin pada saat kita hidup. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata yang mafhum dia, pada ketika Allah membukakan kepada kita pintu kebaikan, maka Nabi SAW kata apa? Jangan bertangguh-tangguh, terus buat. Sebab apa? Kerana sesungguhnya kau tidak mengetahui bilakah pintu kebaikan itu akan ditutup ke atasmu. Jadi bila pintu kebaikan yang Allah tutup, tuan-tuan, pada saat nyawa sampai di ghargharah. Bila nyawa sampai tang ni, maka saat itu segala kebaikan dah tak bernilai. Segala penyesalan tidak membawa apa-apa arti. Pada ketika tu, segala rasa menyesal takkan membantu kita dalam pada nak mendapatkan kehidupan yang baik di yaumul qiyamah. Maka selagi mana saya dan juga tuan-tuan masih lagi diberikan Allah peluang kehidupan ini, maka saya nak ingatkan kepada diri saya dan juga tuan-tuan semua untuk sama-sama kita syukur dengan Allah Ta'ala. Maka jangan kita menghilangkan pengharapan kita terhadap Allah di dalam memastikan diri kita ini terus dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam pada nak menuju kepada kebaikan. Maka mudah-mudahan Allah terima syukur kita dan Allah izinkan kita semua mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kita nak sambung bacaan kitab kita, kitab Aqidatul Najim, yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita masih lagi bercerita tentang hukum belajar dan mengajar ilmu usuluddin. Yang mana pada pengajian yang lepas kita dah cerita tentang hukum yang pertama, iaitu pada menyatakan fardu ain belajar ilmu ini pada tiap-tiap yang mukallaf itu. Dan syarat yang melepaskan seseorang itu daripada fardu ain itu ialah ketika mana dia mampu untuk mendatangkan akan dalil-dalil tentang baharunya alam, tentang adanya Allah Ta'ala, tentang isbatnya akidah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun dengan secara ijmali, tidak secara tafsili. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun dia cuma tahu setakat itu saja, maka dah melepaskan dia daripada kewajipan. Baik. Jadi hari ini kita masuk pada yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nawwara qulubuna binuri anwari asrarihi amin. Dan kedua, wajib kifayah. Jadi sebelum ni wajib yang fardu ain. Maka ni kita berbicara tentang hukum yang kedua di dalam belajar dan juga mengajar akan ilmu usuluddin. Jadi yang kedua ini hukumnya adalah wajib kifayah, ataupun yang biasa kita dengar fardu kifayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata musannif, iaitu barang yang kuasa pada mentahqiqkan masalah dan kuasa menetapkan dalil, seperti katanya,
bermula alam ini baharu, dan tiap-tiap yang baharu itu ada yang membaharukan dia. Atau dikatanya alam ini mungkin, dan tiap-tiap mungkin itu ada baginya yang membuatkan dia. Baik. Jadi yang maksud kata wajib kifayah ni dalam bab yang macam mana? Dalam pada dia ni mampu untuk menyatakan pada mentahqiqkan masalah, dan juga pada kemampuan dia untuk menetapkan dalil tentang alam. Contoh, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi musannaf buat contoh seperti katanya bermula alam ini baharu, dan menunjukkan kata apa? Dan tiap-tiap yang baharu itu ada yang membaharukannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dia mampu untuk mendatangkan dalil, dia mampu untuk mendatangkan hujah tentang adanya pembuat bagi alam ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia mampu nak kata lagu tu. Kalau yang sebelum ni Allahumma shalli ala Muhammad, kalau dalam bab fardu ain ni hanya sekadar dia ni mampu untuk Allahumma salli ala Muhammad membawakan dalil secara jumali. Allahumma salli ala Muhammad. Bila orang tanya dekat dia, macam mana hang kenal Tuhan hang? Maka dia cuma mampu jawab, tak, kami ni tak boleh nak cerita macam mana yang kami ni boleh kenal Tuhan, tapi kami tahu Tuhan tu ada. Allah SWT, keyakinan itu ada. Dalam keadaan dia tahu tentang keberadaan Allah Ta'ala dalam alam ni lagu mana. Tapi bila orang minta dia bawa dalil, bawa hujah, dia tak mampu dah. Allahumma salli ala Muhammad. Faham tak? Macam hari ni Allahumma salli ala Muhammad, kalau orang mai kata kat kita Allahumma salli ala Muhammad, sungguhkah Tuhan tu ada? Allahumma salli. Kita kata sungguh Tuhan ada. Tiba orang tu tanya balik, kalau sungguh Tuhan tu ada, Tuhan tu duduk tahu mana? Kita mai ragu-ragu dalam diri kita, sungguh juga Tuhan tu duduk tahu mana? Maka menunjukkan apa ni? Masih lagi kita ni belum terlepas daripada aqaid yang tak taklid. Masih lagi taklid, tak tahqiq lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Dia masih berakidah ikut-ikut. Allahumma salli. Jadi berdosa kalau dia tak mengaji sampai dia tahqiq akidah dia. Dia tak boleh ragu-ragu tu. Ragu-ragu tu tak boleh ada dalam diri dia. Allahumma salli. Contoh kita minta doa, ragu-ragu pada pengkabulan doa itu di sisi Tuhan. Doa dah, tapi tak yakin Tuhan terima tak ni. Faham? Sedangkan dalil dia jelas dia, Allah kata dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Macam mana seorang anak bila mana dia nakkan sesuatu, dia minta dekat mak dengan ayah dia ni dalam keadaan yakin ke tak yakin? Dia tak tahu mak ayah dia ni nak bagi ke tak hak dia minta tu, tapi dia yakin tak? Faham? Anak kecil nak gula-gula, pergi kat mak dia, mak nak gula-gula. Allahumma salli. Masa dia minta tu, keadaan dia minta tu datang tak keraguan dalam diri dia? Sungguhkah mak aku boleh bagi gula-gula? Tak, melainkan yang ada apa dia? Untung-untung dapat. Kalau tak untung, tak dapat. Tak? Dia macam tu. Allahumma salli. Jadi kalau ada ragu-ragu, masuk menunjukkan kita masih lagi taklid dalam masalah akidah ni, masih lagi ikut-ikut. Jadi kena lepas yang tu. Itu dalam bab fardu ain, belajar akan ilmu usuluddin. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, dalam masalah yang kedua ni, hukum yang kedua yang kita nak bincangkan ini adalah pada keadaan seseorang yang mampu untuk mendatangkan hujah secara tahqiq. Allahumma salli. Membawa hujah secara tahqiq pada menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan berkaitan dengan akidah. Kalau orang tanya dia tentang alam, maka dia boleh jawab, alam ini adalah sesuatu yang baharu. Jadi mana mungkin pada perkara yang baharu itu tidak ada pencipta dia, mesti ada.
Maka bila orang tanya apa dalil Tuhan yang cipta alam, maka dia jawab macam tadi. Allah SWT. Hantar mana kata alam ni ada Tuhan ke? Ada pemilik dia, hantar mana? Kita pilih, dia boleh jawab sampai tahap tu. Mustahil benda yang baharu tak ada pencipta dia, mesti ada. Maka tak ada yang menciptakan alam melainkan siapa? Allah Ta'ala. Boleh jelas akhirnya bab ni. Baik. Atau dikatanya alam ini mungkin Allah SWT. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Maka tiap-tiap yang mungkin ini Allah SWT ada baginya yang membuatkan dia. Maksudnya yang pilih nak bagi ada ke tak mau ada tu mesti ada. Faham? Baik. Maka mengetahui akan yang demikian itu fardu kifayah. Allah SWT. Wajib tiap-tiap satu tempat ada seorang yang boleh menetapkan dalil dan boleh menghuraikan syubhah ahli bid'ah yang mendatang ia akan dia supaya hendak menolakkan dalil kita. Maka yang dimaksudkan dengan mengetahui yang demikian itu fardu kifayah tu macam mana? Ialah pada setiap satu tempat itu wajib ada seseorang yang boleh menetapkan dalil dan boleh menghuraikan segala yang syubhah yang dibawa oleh sekalian ahli bid'ah yang tujuannya untuk merosakkan dalil-dalil kita. Mana kata dalam satu tempat kena ada seorang yang mahir dalam masalah ni. Kalau tak ada, maka berdosa Allah SWT. Jadi sebab tu guru saya dia pernah tanya dulu, hukum fardu ain dengan fardu kifayah ni mana yang lebih besar? Cuba jawab. Fardu ain dengan fardu kifayah, mana yang lebih berat hukum dia? Terus ada buat belek kapek. Ni kongsi je, perkongsian. Dia kalau tak tanya lagu ni, dia tak ingat. Cuba jawab. Tak apa, bukan nak kena ketuk tampi pun. Allah SWT. Ada nak cuba? Tak ada. Baik, saya bak jawapan dia. Jawapan dia tentang fardu ain dengan fardu kifayah. Kalau kepada orang yang tak faham tentang ilmu, maka dia akan jawab fardu ain lebih berat ni. Pasal apa? Kalau tak buat, dia berdosa. Sedangkan dari segi hukumnya, fardu ain dengan fardu kifayah itu lebih besar kewajipan terhadap fardu kifayah berbanding fardu ain. Pasal apa pula Ustaz? Bukankah fardu kifayah ni cukup seorang je yang tahu? Betul. Cukup seorang ya. Tapi kalau tak ada seorang ni, semua berdosa. Mana kata apa? Kalau kita yang berkemampuan untuk mahir dengan fardu kifayah ni, ilmu yang hukumnya fardu kifayah ni, kita ni ada kemampuan untuk melepaskan orang lain daripada fardu kifayah ni. Kita tak buat, maka sebab kita orang lain berdosa. Mana maksudnya mana lagi besar dah? Fardu kifayah lagi besar. Pasal kalau kita tak buat, orang lain berdosa. Jadi mudah kata lagu mana? Dua-dua kena buat. Macam orang belajar bab menguruskan jenazah. Kita duduk biak JK masjid kita tak mau pulun tu ni. Kena JK masjid tu esok pindah duduk tempat lain, depa pindah beramai-ramai contoh buat pakatan pindah keluar. Tak berdosa satu kampung. Semua tak reti, hak lain duk ingat JK masjid buat. Boleh faham? Ini contoh tentang hukum. Batu benda fardu kifayah adalah perkara yang kita kena ambil berat, yang kita kena jaga. Tak boleh kita buat lebih kurang. Lagi besar fardu kifayah daripada fardu ain. Pasal fardu ain, kalau kita tak buat, kita seorang. Dia tak kait dengan orang, tak sabit dengan orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama juga macam sembahyang jemaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa hukum sembahyang jemaah ni fardu kifayah?
Sebab dia lagi besar daripada fardu ain. Sebab tu ganjaran bagi menunaikan fardu kifayah lebih besar daripada menunaikan tanggungjawab yang fardu ain. Pasal apa? Kerana dia melaksanakan fardu kifayah, maka orang lain terlepas daripada hukuman. Sebab tu Allah kurniakan padanya pahala yang besar. Tapi kalau dia tak mai buat, maka menyebabkan orang lain semuanya mendapatkan dosa. Allah. Jadi bila setiap orang faham macam ni tuan-tuan, maka pada perkara fardu kifayah, dia suruh orang buat ke dia buat? Dia yang akan buat, dia tak suruh orang. Kita lah ni dia suruh orang. Hang biar fardu kifayah. Allah. Fardu kifayah ni hang kena biar, aku tak bayar dia. Faham? Sebab tu Allah SWT, benda ni kita kena bagi faham pada anak cucu kita, keluarga kita. Kita ni kena faham dulu. Allah SWT menjaga, memberatkan hukum fardu kifayah ni kena buat, tak boleh buat lebih kurang. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka wajib bahawa ada pada tiap-tiap masafah qasar itu orang yang mengetahui dengan demikian itu dan dengan yang tinggal daripada ahkam yang syar'iyah. Maka sejauh mana hukum fardu kifayah ni dia macam mana nak bahas? Dia sampai jauh mana? Allah SWT. Maksudnya dia kira fardu kifayah ni keluasannya dari mana ke mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam masafah qasar, iaitu jarak yang membolehkan orang musafir, orang boleh melakukan solat qasar, jarak dia. Pada jarak itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib ada orang yang mengetahui dengan demikian itu yang tadi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dengan yang tinggal daripada ahkam yang syar'iyah. Mana kata dia tahu tentang dalil dan dia tahu tentang hukum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham? Ahkam yang syar'iyah ni, hukum-hukum yang berkait dengan syarak, dia mahir. Maksudnya dia ni menjadi rujukan. Kalau orang tak tahu, dalam jarak tadi ni, dia ni menjadi rujukan untuk orang sekeliling tadi ni. Maksudnya dia boleh rujuk. Macam kita sebut mufti rendah. Allah SWT. Macam kita sebut mufti. Maka sebab tu setiap negeri dia kena ada seorang mufti. Sebab apa? Dengan adanya mufti tadi ni melepaskan kita daripada dosa terhadap mengaji yang fardu kifayah. Sebab tu tuan-tuan, dengan mufti jangan sombong, jangan belagak dengan Tok Mufti. Ni tak mufti keluar hukum, pakat condemn mufti. Ni mufti makan gaji dia kata. Pasal tak kena dengan selera dia. Hukum hak mufti buat pula tak kena selera dia. Dia pun tibai mufti tu. Walhal mufti itu menjadi orang yang menyelamatkan kita daripada kejahilan, tuan-tuan. Dia faham? Jadi kalau nak belagak sangat-sangat, faham dulu tugas mufti ni apa. Jadi kalau nak condemn mufti juga boleh, dengan syarat dia pun mufti juga. Boleh. Dia pun tak mufti, sama kemahan. Saya mengaji ni, tok guru saya ni sampai ke Rasulullah, awak mufti mengaji dengan tok dia saya. Jelas ini. Jadi bagi faham bagi elok. Jadi dia ni tolong selamatkan kita ni. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, tu maksudnya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan pada tiap-tiap masafah adawi, Allahumma salli, iaitu jarak tempuh perjalanan adawi, maksudnya yang tak memerlukan, yang tak membolehkan seseorang melaksanakan salat qasar. Jarak yang pendek. Macam kita ni kita sebut daerah. Tadi negeri. Negeri ni jarak dia panjang, tuan-tuan. Merentasi dari satu negeri ke satu negeri. Allahumma salli. Masafah adawi, daerah. Allahumma salli. Macam kita kat sini, Pekan Langgak, daerah Kota Setak. Tiap kan? Daerah Kota Setak. Sebelah ni daerah Pokok Senang. Maka tu dipanggil sebagai masafah adawi.
Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Seorang qadi kerana banyak berbantah-bantahan. Pada tiap-tiap masafah adawi ni kena ada seorang qadi. Allah SWT. Kerana banyak berbantahan-bantahan. Allah SWT. Kena ada seorang qadi ni pasal apa? Pasal dia nak kawal yang tadi hak jenis suka condemn Tok Mufti. Allah SWT. Faham? Maksudnya dia menjadi tukang melaksanakan hukum yang telah ditetapkan oleh Mufti tadi. Sebab tu kalau kita nak nikah, tak boleh nikah sendiri, dia kena pandu kepada qadi. Apa-apa yang berkait dengan hukum syarak, maka ada wakil dia. Allahumma salli ala Muhammad. Supaya apa? Tak mau berlakunya berbantah-bantahan. Maksudnya duk kelai ni tak mau. Ni dah, ni kawan ni faham lagu ni, kawan ni faham lagu ni, dah kena duk kelai. Jadi sebab tu Allahumma salli ala Muhammad, dalam masalah ni bila orang faham, maka dia takkan mencampur adukkan di antara pengurusan hal ehwal agama dengan pengurusan kehidupan sosial kita. Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya kita hidup tak faham hukum, maka kita rujuk pada tempat yang sepatutnya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sebab tu ustaz-ustaz yang mengajak, dia kena pandu kepada hukum semasa. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab ilmu Allah Ta'ala ni dia luas. Dan dalam perbahasan ilmu ni wujudnya khilaf, iaitu perbezaan pendapat. Maka pasal apa kena ikut Allahumma salli ala Muhammad, mufti setempat, kerana nak mengawal daripada tadi ni hak kali. Yalah dia ni ikut pendapat ni, dia ni ikut pendapat ni. Jadi masing-masing betul sebenarnya. Selagi mana kita ada hujah pada tindakan kita, maka kita dikira sebagai orang yang betul sebenarnya. Jadi kita hak bawa ni faham pendapat yang satu lagi, hak ni bawa satu lagi, lah dia apa jadi dah. Tak lama lagi kita ni nak sambut Ramadan. Tiap-tiap tahun Ramadannya dia berkelahi 8 ke 20. Tak? 8 ke 20, 8 ke 20. Lah kali dia kata malas sakit kepala, tak payah sembahyang tarawih. Tu yang kuih ramai tak sembahyang tarawih. Sungguh. Siapa tak pergi sembahyang tarawih? Pening dah. 8 20 tak payah buat tu. Jadi sebab tu mufti dia keluar arahan. Jadi qadi memastikan arahan dilaksanakan. Jelas. Mudah hidup. Mudah ikut je lah. Allah SWT. Benda baik ikut. Lain kalau Tok Mufti kata konsep diharuskan. Yang tu kita lawan lah. Bertentangan dengan dalil. Tak ada lagi lah takat ni kita dengar Tok Mufti kita suruh buat benda pelik-pelik. Tak pernah lagi. Ada kan dah? Tak ada. Setakat ni tak pernah dengar lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Maka untuk mengelakkan berlakunya perbalahan tadi ni, maka itulah perlunya kepada mufti dan juga qadi. Allahumma salli ala Muhammad. Jelas. Jadi kalau semua orang ikut, senang kan? Tak payah nak kelih, tak payah nak bergaduh sana sini. Allahumma salli. Baik. Maka jika ada seperti demikian itu, lepaslah daripada berdosa isi negeri itu. Jadi kalau ada yang macam tu kata musannif, maka satu negeri tak dosa dah. Dan jikalau tiada seorang yang mengetahui akan demikian itu, nescaya berdosa sekaliannya. Allah SWT. Jadi kalau dalam satu negeri tak ada dua ni, tak ada dua ni hak tadi kita cerita tadi tu, maka satu negeri itu berdosa. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sebab tu jangan kita duk marah dekat orang yang menyelamatkan kita daripada dosa. Maka tatkala itu wajiblah sekalian ahli negeri itu belajar hingga dapat seorang yang dapat mengetahui akan yang tersebut itu, serta bahawa menghuraikan syubhah yang didatangkan oleh orang yang mulhid, berkata ia bahawasanya aurat bagi alam ini baharu tetapi tiada awalnya, dan seumpama yang demikian itu daripada perkataan orang yang sesat, seperti syubhah
yang didatangkan oleh mujassimah yang berkata oleh mereka itu Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya dan tiap-tiap yang berdiri dengan sendiri itu jisim, maka jadilah Allah itu jisim, maka adalah perkataan itu sesat, maka adalah yang demikian itu berkehendak kepada ada orang yang menolakkan perkataan yang sesat itu dengan mendirikan dalil yang boleh mengalahkannya. Jadi faham lagi tu. Jadi musannaf kata, kalau berlaku keadaan yang macam tadi, satu negeri ni tak ada dua orang ni, maka seluruh ahli negeri itu wajib belajar sampai ada seorang yang mengetahui akan hal tersebut serta dapat menghuraikan segala syubhah yang dibawa oleh ahlul mulhid ataupun geng-geng mujassimah ataupun sekalian ahli-ahli bid'ah. Nah, dia faham nah? Macam mana? Macam orang mulhid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata kejadian bagi alam ini baharu, dia kata, tetapi tiada awalnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkataan itu sesat tak? Dia kata alam yang baru, kata, tapi mana ada mula, mana ada orang cipta, dia jadi sendiri. Alam ni jadi sendiri dia dah. Tuan-tuan tak jumpa lagi orang jenis-jenis tu. Saya tuan-tuan biasa sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masa yang buatkan saya nak mengaji sangat tauhid. Pasal ada satu hari tu, satu orang ni ditanya dekat arwah orang tua saya. Arwah orang tua saya, dia mengadu pasal dia balik di Sultan. Masa tu saya baru duduk ngaji pondok lah, baru start mengaji. Dia kata, ayah pening macam mana nak jawab. Kata, tak boleh nak jawab. Bila ada seorang adik-beradik kami ni, dia tanya satu soalan kat arwah ayah saya. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kau kata Allah tu wujud ni dah. Wujud Allah Ta'ala ni lagu mana? Dia kata wujud tu ada. Ayah saya kata ada wujud tu ada. Allah tu di mana-mana kan, dia kata gitu. Allah tu tak bertempat, dia ada di mana-mana, lebih dekat daripada urat saraf. Jadi dia kata kalau macam tu, dia kata Tuhan boleh duduk dalam jamban dia lah. Ayah saya pening tuan-tuan, tak erti nak jawab. Yalah, dah Tuhan tu boleh ada di mana-mana, dia kata. Jadi dia kata bila macam ni pun tak boleh jawab, dia kata maksudnya hang masih belum kenal Tuhan lah. Jadi nak kenal Tuhan, kena kenal diri hang. Dia kata kau kenal diri kau, dia kata dulu. Kau kenal diri kau siapa, dia kata. Ayah saya pening. Jadi lagi mana kau tak kenal, kau semayang pun tak guna. Jadi tak payah semayang. Dia tak semayang kan? Sembuh. Jadi saya pun, lepas tu saya cari jawapan. Alhamdulillah dapat jawapan. Bila orang kata Tuhan di mana-mana, salah tuan-tuan. Tuhan mana boleh di mana-mana? Tuhan tak bertempat. Mana mungkin yang bertempat tu di mana-mana? Faham? Kalau di mana-mana maksud bertempat. Kita kata Tuhan duduk kat sana. Masuk bila Tuhan duduk sana, kita duduk tang ni, dia tak boleh buat apa. Lemahlah Tuhan. Yang dikatakan Tuhan lebih dekat daripada urat saraf ni, bukan menunjukkan Tuhan tu duduk dekat dengan kita, tak. Tapi dekatnya Allah Ta'ala dengan hamba ni, maksudnya pilah tang mana pun takkan lepas pada dia. Itu maksudnya. Hang duduklah tang mana pun, Tuhan tu ada. Kat mana? Mana boleh tunjuk? Sebab Tuhan tak berjisim, tak bertempat macam kita. Laisa kamitslihi syai'un. Dapat jawapan. Macam mana dapat jawapan? Kena ngaji. Tak ngaji nak dapat jawapan kena. Allah SWT. Sama juga dalam masalah kenal diri. Jawapan benda tu benda mudah ya. Awwaluddin ma'rifatullah. Ma'rifatullah ma'rifatun nafsi. Permulaan bagi agama, kenal Tuhan dulu. Betul? Nak kenal Tuhan, kena kenal diri hang sendiri. Payah kan nak kenal diri? Tak payah. Mudah ya. Siapa kita? Hamba. Bila kata hamba, boleh perangai macam Tuhan? Tak boleh ya. Hak Tuhan suruh buat, baru betul hamba. Ni masalahnya, mengaku hamba, tugas hamba tak mau buat. Macam ibarat orang kerja tukang kebun, tapi kerja nak duduk dalam office bos. Faham ni? Awak kerja apa? Saya tukang kebun. Tu kenapa duduk kat kursi saya? Saya tak mau buat kerja tukang kebun.
Tak pening tuan-tuan. Lah kali bos sebut apa? Perambat balik dengan penyapu. Pergi balik ke tak? Allah SWT. Jelas mudah tak? Jadi mudah pasal apa? Pasal reti. Pasal reti mudah. Bukan letak reti kok. Pening juga. Macam ada satu orang Hindu ni tuan-tuan, dia pernah cakap dengan saya. Ya Allah, saya pernah cerita kat tuan-tuan, tak tahu tuan-tuan ingat ke tak? Allah SWT. Dia baik dengan saya. Pada kecil saya kenal dia. Dia kalau duduk dengan saya, dia tanya, adik, you buat apa? You buat apa? Dia kata, saya mengajak. You bagus you mengajak orang kenal agama kan? Bagus, you ajar orang Quran. Dia kata, Quran itu Tuhan kita punya perkataan. Hindu kata tu. Dia kata, adik punya Tuhan dengan saya punya Tuhan sama. Mana boleh ada Tuhan dua tiga, Tuhan satu aja. Tapi cara adik semayang macam lain, saya semayang macam lain. Orang kalau tak kerti akidah tuan, dia kata apa? Oi tuan. Tak juga tu. Itu fahaman liberal yang dibawa sekarang tu. Dia nak menyamaratakan agama. Tu yang ada satu majlis Tok Sami, Paderi, Ustaz duduk kat depan angkat doa dalam agama masing-masing, kepala otak dia. Mana boleh? Al-Islamu yu'la wa la ya'lu alai. Islam ni hak paling tinggi kali, tak ada lebih tinggi. Maksud kata bila paling tinggi, ada hak sama tinggi ke tak? Boleh ada tinggi sebab apa? Sebab ada yang rendah. Tu jawapan dia. Tuhan buat alam ni berpasangan. Setiap benda ada pasang. Boleh kaya sebab apa? Ada orang miskin. Sebab tu orang kaya tak boleh belagak orang miskin. Sebab kalau tak ada orang miskin, dia tak kaya lah. Jadi patut dia kena terima kasih. Sebab tu orang kaya kena bagi duit ke orang miskin. Faham macam tu, mudah. Siapa kami kaya kena keluar zakat? Yalah, kalau dia dia tak miskin, macam mana hang nak jadi kaya? Berapa duit? Ada sejuta. Tanya, berapa duit? Sejuta. Semua sejuta semua belakang. Masa tu nak bangga. Nak action apa? Aku ada sejuta, dia pun sejuta juga. Mudah tak? Betul orang hak kulit putih tak boleh belagak orang kulit hitam. Orang hak muka segak tak boleh belagak dengan orang hak tak segak. Sebab kalau tak ada hak tak segak, dia tak boleh jadi segak lah. Pasal tu dalam syurga semua segak. Dalam syurga semua segak. Tak boleh nak kata dia ni paling segak tak. Semua segak. Betul ahli syurga ni semua tawaduk pasal semua sama. Dah mudah tak? Ya Allah SWT. Senang tak payah pun. Ya Allah SWT. Ataupun bagaimana seumpama golongan mujassimah yang berkata mereka itu Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya, dia kata. Kan Allah akan berdiri dengan qiyamuhu binafsih, dia kata. Berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri itu, itulah tanda yang Allah Ta'ala itu berjisim, dia kata. Sebab kalau tak berjisim macam mana nak berdiri? Kalau tak kerti kita percaya. Jaga dan ni ilmu berakidah. Kita mula membayangkan Allah berdiri. Tuhan berdiri lagu mana? Berdiri kaki sebelah apa? Dah tak sama dengan kita. Kita berdiri dua kaki, Tuhan mesti berdiri sebelah kaki. Cacat nama dah. Macam geng-geng hak dia kata Allah tu ada tangan macam ni, dia kata. Yadullah fawqa aydihim, dia kata tangan Tuhan macam ni, dia kata. Confident. Kata Tuhan tak sama dengan kita. Yalah, kita 5 jari, Tuhan ada 4 jari. Cacat lah. Kita ada 5, Tuhan ada 6 jari, tuan-tuan. Orang kalau ada 6 jari, kita panggil apa dah? Panggil apa? Istimewa ke cacat? Takkan Tuhan cacat? Faham? Allah SWT. Jadi semua ni perlu kepada apa ni? Ngaji. Lepas tu Musannaf kata, tak kala itu wajiblah sekalian ahli negeri itu belajar sehingga dapat seorang yang dapat mengetahui akan hal yang tersebut. Dan dia boleh menghilangkan segala syubhah yang dibawa oleh sekalian ahli bid'ah. Hak mai nak perosak-perosak ni semua dia boleh lawan bid'ah.
Nanti kita akan baca hikayat Dahri dan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Ini cerita ni best dah. Tapi malam ni sebab jam dah bunyi. Allah SWT. Saya jadi panjang. Cerita ni best dah. Ni cerita ni memahamkan kita tentang kenapa kena ada orang alim. Dan menunjukkan akan kemuliaan yang Allah bagi pada Imam Abu Hanifah, sehingga diangkat kedudukan Imam Abu Hanifah ni sebagai orang alim. Walhal yang dicabak pada masa itu adalah guru kepada Imam Abu Hanifah. Tapi yang berhujah dengan orang tu adalah Imam Abu Hanifah ni. Dia budak dia masa tu. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita tak boleh jadi orang alim, maka kita jadilah sebab kepada orang lain untuk jadi alim. Sebab manfaat dia sangat besar, tuan-tuan. Ni tuan-tuan semua hak di depan saya ni. Lepas tu saya minta tolong sangat-sangat mana-mana sekolah yang kita tahu dia buka sekolah untuk mendidik budak-budak jadi orang alim, jadi ulama, kita pakat-pakat tolong, tuan-tuan. Sebab apa? Kepentingan orang alim inilah yang akan menyelamatkan kita daripada kesesatan. Kita mungkin dah selamat dah. Hak anak kita, cucu kita zaman ni zaman caca merba dah. Dan tuan-tuan kena ingat, dunia kita ni dah makin sampai ke penghujung. Kalau tuan-tuan ikut perjalanan kisah peperangan di Palestin sekarang, tuan-tuan akan nampak, tuan-tuan akan main rasa gerun sebenarnya. Saat yang dijanjikan oleh Rasulullah tu dah makin dekat dah. Terlalu dekat, tuan-tuan. Sebab sekarang di Palestin, peperangan tu sekarang ni, kalau tuan-tuan nak tahu, kita ni yang tengah duk menang. Kita tengah duk menang ni. Dan kena ingat, tuan-tuan, tatkala Palestin itu merdeka, tuan-tuan, maka sampailah janji yang telah disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Maka mungkin kita tak sempat sampai, tapi anak kita, cucu kita pasti sampai, tuan-tuan. Maka bagaimana mereka ni nak selamat esok? Sedangkan tak ada yang selamat daripada tipu daya Dajjal, melainkan mereka ni tak jumpa dengan Dajjal. Ini Nabi sebut. Jadi macam mana mereka tak pergi cari Dajjal? Kalau sekarang tak ada orang alim nak mengingatkan mereka, memahamkan mereka supaya jangan pergi jumpa. Faham lagi? Tak boleh. Bila dengar kata Dajjal hujung tu, jangan duk terbiang pergi. Pat lari kot lain. Sebab tak ada satu orang pun yang pergi berhujah dengan Dajjal, melainkan dia jadi pengikut Dajjal. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi nak lari ni, bahasa mudah lari, tuan-tuan. Tapi sebenarnya payah nak lari. Pasal apa? Bila nak lari kena tinggal harta, kena tinggal rumah, kena tinggal kereta, tuan-tuan. Macam mana nak tinggal dalam keadaan kita sangka itulah satu-satunya bahagian kita. Berarti kita perlu kepada alim ulama yang rabbani. Itu tuan-tuan, saya ajak tuan-tuan semua yang ada di sini mulai malam ni dengan kesedaran terhadap nakkan keselamatan di sisi Allah. Kita nak keluarga kita semua selamat daripada tipu daya dunia ni, selamat daripada kemurkaan Allah. Maka mulai malam ni tuan-tuan, kita azam, kalau aku tak boleh jadi orang alim, aku tolong orang jadi alim. Sebab benda ni lah ni orang pakai tinggal dah, tuan-tuan. Orang tak mau buat dah benda ni. Orang dah dikira dia jadi kita tak mau jadi macam tu. Sebab kita nakkan keselamatan buat keluarga kita, insya-Allah. Boleh tak ni, tuan-tuan? Insya-Allah. Mana hak muda-muda, tanam azam. Tak terlambat lagi nak pergi mengaji jadi orang alim. Hak tua pun tak lambat dah. Cumanya memori dia slow sikit. Puluh kali ulang dah lupa tu. Allah SWT. Ustaz cerita dah itu. Allah SWT. Dia ulang tanya. Hak mengajak dia kena sabar tinggi. Allah SWT. Dah saya cerita dah itu. Rasa macam tak lagi. Kita dah jawab balik. Allah SWT. Dah saya cerita dah. Itulah saya duk rasa macam tak. Dah ulang lagi pula dah. Allah SWT. Jadi Allah SWT. Hak muda-muda, hak otak dia masih kuat lagi, maka jangan buang masa mengaji. Cari ilmu. Bagi faham semua. Allah SWT. Nanti insya-Allah kita akan sambung. Kita akan baca tentang hikayat Dahri dengan Imam Abu Hanifah. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu, tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Saya nak cerita panjang pun, saya pun malam ni tak apa larat. Kalau ikut tadi tak mau main dah. Tapi rasa berdosa pula tak main ngajak tauhid, tuan-tuan. Ilmu tauhid. Allah SWT. Sebab saya baru balik daripada Terengganu, tuan-tuan.
balik semalam sampai, semalam kan? Semalam sampai. Jadi letih itu tak hilang lagi. Ya Allah SWT. Jadi Allah SWT, tapi atas kerana mengenangkan kalau saya tak main, saya takut saya berdosa tentang, sebab bukan tak mampu main, mampu, cuma letih sikit je. Tapi letih-letih pun tak berhenti lagi. Ya Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad. Jadi saya harap tuan-tuan kita semua memperoleh manfaat di sisi Allah SWT, supaya segala ilmu yang kita dapat ni Allah jadikan ianya sebagai sebab untuk kita semua selamat daripada kemurkaan Allah, insya-Allah. Kita minta supaya Allah jaga kita sungguh-sungguh. Baki umur kita ni, kita minta supaya Allah izinkan kita dapat husnul khatimah. Tu je, kita cuma nak tu je. Ngaji tahid ni pasal kita nak tahqiq, nak supaya esok masa kita mati esok, syaitan main berupa siapa pun kita tak goyang lah tu. Mainlah lagu mana pun dia habaq ni hang kena buat macam ni. Kita tak percaya dah. Pasal apa? Kita yakin dengan Tuhan kita. Maka keyakinan tu mesti ada pada diri kita saat sebelum sampai nyawa di kerongkong. Sebab bila sampai situ habislah. Allah SWT. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung dan orang yang dikurniakan kebaikan di sisi Allah SWT, insya-Allah. Amin. Jadi tuan-tuan, macam biasa, sebelum tangguh, tolong doakan saya, keluarga dan seluruh warga madrasah agar sentiasa dalam rahmat Allah, diberikan istiqamah hingga akhir hayat. Berkat doa tuan-tuan, banyak kemudahan Allah bagi kat kami sebenarnya. Cumanya Allah SWT Muhammad, saya perlukan doa yang lebih lagi. Sebab daripada nak bangunkan tapak madrasah kita di Kampung Guak, Teluk Jemaat tu, banyak kos yang kita perlukan sebenarnya. Dan tuan-tuan pun sedia maklum, tuan-tuan kenal saya bukan jenis yang pergi kuliah bawa tabung, minta duit orang sana sini. Saya tak buat, tuan-tuan. Hatta baru ni saya pergi Terengganu pun benda yang sama, tuan-tuan. Saya tak bawa benda-benda tu. Orang tanya apa siapa, Ustaz tak mau bawa tabung, siapa tak mau minta. Ya Allah SWT. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi, bila ada seorang sahabat, dia main tanya dekat Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan yang kalau aku buat Allah kasih kat aku, dan apa yang kalau aku buat manusia mencintai aku? Maka Nabi jawab apa? Nabi kata, zuhudlah kamu dengan Allah dan zuhudlah kamu daripada tangan manusia. Nescaya kamu akan dicintai Allah dan kamu akan dicintai oleh selain manusia ni. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya pula duduk pada tempat nak ajak orang kepada kebaikan. Jadi saya tak mau dengan sebab tabung yang saya bawa, yang orang tak isi pun tabung tu sebenarnya. Macam tabung masjid tu ada. Tuan-tuan cuba tanya zikir masjid. Ada isi ke tak ada isi? Baru ni tuan-tuan saya pergi satu masjid kat Terengganu tu, masjid kutipan Jumaat RM98. Jadi tuan-tuan dapat 200-300 tu bersyukur. Pasal apa? Pasal RM98 tuan-tuan. Saya terkejut tuan-tuan tengok. Bukan cerita bohong, cerita betul. Nah Allah sebab saya tengok, ya Allah kesiannya. Tu kata orang lah. Kita nak kata orang lah tak ada duit pun bohong juga. Konsert penuh tuan-tuan. Ni konsert nak buat pula ni semalam di Malaya. Tiket paling mahal, tiket VIP paling mahal dalam sejarah, RM15,000. Tuan-tuan jangan nak pergi beli tuan-tuan. Tuan-tuan beli, saya dapat tahu, saya ajak semua baca Yasin, minta mati cepat ni. Pasal hidup menyusah orang. RM15,000 tuan-tuan, tengok konsert tiket VIP. Gila sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hal tu tak ada pula orang kata penunggang dunia tu. Kalau buat kelas Quran ambil iuran RM30, ni penunggang agama kata. Orang buat konsert sampai RM15,000 seorang tu apa tujuannya? Tiket paling murah ada confirm RM300.5. Takkan RM15,000 paling murah RM50? Tidak. Tak masuk akal. Allahumma salli ala sayyidina. Dan memang realiti dia konsert macam tu kan. Penuh lah tu orang. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kita khatir tuan-tuan. Kita khatir zaman apa yang kita tengah lalu ni. Jadi tuan-tuan yang ada kemampuan, yang ada harta, saya minta sangat-sangat jangan kita jadi macam mereka. Gunakan saki-baki harta yang ada, walaupun tak banyak, tak sikit pun tak apa. Kita bangunkanlah tempat-tempat pengajian agama. Sebab pondok-pondok ni esok yang akan jadi kubu kita. Esok anak-anak kita esok kalau nak selamat, hantar duduk dalam pondok. Betul di tempat kita ni pun, di Teluk Jemaat ni pun, siap kita punya masjid, insya-Allah kita akan buka pula untuk pondok-pondok wagamah. Tuan-tuan ada duit, tuan-tuan pergi masuk wakaf pondok nanti, tuan-tuan duduk. Tuan-tuan mati bagi orang lain tak duduk. Allah SWT. Jadi tujuan dia pasal apa ni? Nak bagi duduk dalam kubur tuan-tuan. Bila duduk dalam suasana pondok ni, kita duduk ngaji hari-hari.
Duduk dalam pondok tak berani buat lebih kurang. Tuan-tuan berani sokok dalam pondok? Tiap tak berani. Kenapa? Duduk dalam pondok dah, takut isap terbakar lagi dah. Allah SWT. Tak berani dah. Nak buat jahat tak berani. Jadi betul kena dia jadi kubur dah. Kalau duduk dalam kampung dia boleh menyorok lagi belakang pokok lah, belakang rumah lah kan. Dalam pondok nak menyorok tahu lah. Allah SWT. Pondok bukannya besar macam tu kampung. Allah SWT. Jadi tu tujuan kita nak bangunkan pondok sebab tu ya. Sebab kita nak jadi asbab keselamatan untuk semua orang. Sebab Nabi kata la yukmilul mu'minu imanuhu hatta yuridu li akhihi muslim ma yuridu li nafsihi. Iman seseorang mukmin ni tak sempurna kata Nabi SAW sehinggalah dia ni berkehendakkan kepada saudaranya yang muslim lain apa yang dia nak pada diri dia. Jadi kita semua nak syurga tuan-tuan. Tidak, kita semua nakkan keselamatan. Tapi kalau kita tak ada rasa yang sama terhadap saudara Islam kita, keluarga kita, maka Nabi SAW kata iman kita tak sempurna. Maka bagaimana mungkin seorang yang tak sempurna iman boleh masuk dalam syurga? Saya bagi contoh cerita piramidi tuan-tuan, ditunjuk. Cerita apa tu? Doremi. Dia nak minta interview kerja, 6 kaki 3 suku. Tiap. Dia kata aku 6 kaki kata 3 suku tak ada. Dia dapat tak kerja ni? Dia walaupun dia buat panggil 3 suku. Faham ni? Memang nampak lawak, tapi itulah benda yang sebenarnya berlaku kat akhirat esok ni semua. Kita bawa iman tak sempurna, Tuhan tak terima kan? Allah SWT. Maka kita sama-sama lah buat perubahan. Boleh? Saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Kita masing-masing ingatkan antara satu sama lain. Moga-moga esok ke akhirat tuan-tuan Allah gunakan keselamatan bagi kita. Jadi sebab saya nak sampai ke benda baik ni tuan-tuan, maka saya buat pilihan, saya tak payah buat tabung lah. Sebab dengan sebab buat tabung tu orang kata, ustaz cerita pasal ni pasal nak duit kami. Malahan tak pun. Allah SWT. Jadi tolong tuan-tuan tolong doa kat kami. Boleh tak tuan-tuan? Tolong doa kat saya dan juga seluruh warga madrasah agar dipermudahkan segala urusan. Sebab sekolah ni tuan-tuan bukan sekolah saya seorang, sekolah kita semua. Tuan-tuan jangan biar saya buat sendiri tuan-tuan. Tambah-tambah pula tapak madrasah tu sebelah dengan tuan-tuan. Tok Jamat kan Johor pun depan kan. Tuan-tuan tak tolong, tuan-tuan dosa. Allah SWT. Dulu boleh bagi alasan, ustaz duduk kat Taman Rakyat Johor kata. Ni sebelah kampung. Allah SWT. Keluar simpang ni, pergi ke kanan, simpang dah. Allah SWT. Jadi kalau tak boleh bantu dalam bentuk duit, maka bantulah dengan bentuk doa. Tuan-tuan tolong doa ya. Saya bukan minta duit tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doa. Hari-hari buat sembahyang hajat, tolong minta Allah mudahkan urusan. InsyaAllah berkat doa semua, Allah bagi kemudahan untuk kita bangunkan sekolah tu insyaAllah. Itu yang pertama. Yang kedua, 29 hari bulan 12 kita akan buat Maulid Akbar di tapak madrasah kita di Teluk Jamat. Jadi saya jemput semua yang ada pada malam ni untuk hadir pada malam tu insyaAllah. Boleh saya jemput semualah. Tuan-tuan kalau nak main lepas isyak pun boleh. Sebab pukul 9 kita akan start tausiah daripada Tok Guru kita. Antara malam tu guru saya sendiri, Tuan Guru Syekh Zainal Asri ada, pada Tuan Guru Syekh Nazrul Nasir pun ada, Ustaz Yaakob Yusra pun insyaAllah akan hadir sekali. Kemudian Ayah Su pun insyaAllah ada sekali. Jadi ramai lagi alim ulama' Tok Guru yang ada pada malam tu, untuk sama-sama kita bertabaruk mengambil keberkatan supaya bertambah kasih dan cinta kita pada baginda Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan nak tumpang kenduri, ustaz saya ada lembu ustaz nak bagi, ahlan wa sahlan. Tak lembu tak banyak pun, bagi sekok cukup dah. Sekok akan banyak pun kan. Tapi berpeluh agaklah. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan nak tumpang-tumpang buat kenduri, tuan-tuan boleh maklum saya ni. 29 hari bulan 12. Pekat-pekatlah kita pekat-pekat insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Yang baik datang pada Allah, yang buruk datang daripada Tuhan saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua datang daripada Allah SWT. Kita sama-sama lah minta supaya Allah izinkan kita semua dapatkan husnul khatimah insya-Allah. Dan saya minta maaf tuan-tuan, malam ni saya minta izin untuk balik awal sikit. Maksudnya saya semayang saya tak jadi imam lah. Allah SWT. Kira dia minta cara baik tadi. Cara tak baik saya terus balik Allah SWT. Jadi saya minta maaf tuan-tuan, pasal agak tak berapa nak larat sikit. Jadi habis semayang saya terus balik lah. Jadi insyaAllah nanti panjang umur kita jumpa lagi di lain masa insyaAllah. Baik, wallahu alam.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.